Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula perbahasan kita dalam kitab Bulughul Maram ini. Masih lagi dalam kitabus salah, tentang sifatus salah. Dan hadis yang akan kita baca kali ini ialah hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa'il bin Hujur. Wa an Wa'il bin Hujur radhiyallahu an qala salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Daripada Wa'il bin Hujur radhiyallahu an, katanya, salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yusallimu an yaminihi, adalah Nabi itu memberi salam di sebelah kanannya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan di sebelah kirinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan isnad bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Pun begitu, hadis ini menimbulkan perbahasan panjang ataupun debat yang telah lama berlangsung di kalangan para ulama. Disebabkan hadis riwayat Abu Dawud ini, di dalam banyak riwayat-riwayat yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penambahan perkataan wa barakatuh, yakni assalamu alaikum warahmatullah, tak ada wa barakatuh. Hanya riwayat ini, dan riwayat ini hatta di dalam naskhah Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, banyak yang tidak menyebut perkataan wa barakatuh, hanya assalamualaikum warahmatullah. Tetapi di dalam sanad yang ini dan naskhah sebagian naskhah Abu Dawud, ada perkataan wa barakatuh. Dan ini menyebabkan berlaku khilaf di kalangan para ulama yang akan kita bincangkan nanti. Kembali dulu pada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur radhiyallahu an, Abu Hunaidah gelaran dia, merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menganut Islam pada tahun yang ke-9 Hijrah, yakni dah lewat dia menganut Islam. Dia datang daripada Hadraul Maut, Yaman. Dan sebahagian riwayat, Ibn Kathir menyebutnya tanpa sanad, menyebut Nabi SAW seakan memberi khabar gembira tentang kedatangan Wa'il. Pun begitu, tidak ada sanad yang kuat dalam hal itu. Namun yang pasti, Wa'il adalah merupakan seorang dari keluarga ataupun daripada min baqiyati abna'il muluk, min baqiyati abna'il muluk, daripada anak-anak ataupun daripada anak-anak raja, yakni daripada orang-orang besar Yaman.
keluarga dia, keluarga diraja, dia pun berstatus macam raja. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pilihan dia tanpa paksa untuk menganut Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakannya, bagi penghormatan kepada dia. Dia duduk dekat dengan Nabi masa dia bercakap, kerana Nabi ini meletakkan manusia pada tempat dia, kedudukan dia. Kemudian Nabi SAW memberikan sepotong tanah kepada dia di Madinah. Nabi bagi sepotong tanah. Bila Nabi bagi sepotong tanah pada dia, Nabi biasa Nabi lantik satu orang lah, untuk orang panggil pergi iring dia lah, pasal dia pergi habak kat mana tanah tu, pasal dia mai jauh. Nabi bagi tanah dia. Orang yang Nabi lantik pegawai lah, orang tu pegawai pengiring, yang Nabi lantik supaya piring raja ni siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan, anak Abu Sufyan. Muawiyah, semua kita tahu. Dan Wa'il baru masuk Islam, dia terbiasa dengan kehidupan dia sebagai raja. Jadi dia naik kenderaan dia, kuda dia, dengan pakaian dia, dengan kasut dia. Muawiyah masa tu zaman tu, Muawiyah walaupun dia anak Abu Sufyan, pak dia kaya tu, dan masuk Islam, tak adalah kemewahan macam tu. Itu Nabi kata, wa amma Muawiyah tu fasa'luqun la malalah. Adapun Muawiyah susah miskin, tak ada apa, kasut pun tak ada. Kasut pun tak ada. Yang jadi pegawai pengiring tu pun, dia iring Wa'il bin Hujur naik kenderaan. Dia kata pada Wa'il, dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dia tengok Wa'il naik kuda, dia jalan, unta dia berjalan. Dia kata pada Wa'il, ardifni khalfak, bagilah aku naik belakang kau tu. Kan? Orang Arab biasa. Nabi, kita tengok Fadl bin Abbas naik belakang Nabi, duduk di belakang Nabi. Nabi pernah pelawar Asma agar naik kenderaan unta dengan Nabi. Dia malu, dia tak teringatkan, takut suami dia Zubair cemburu. Orang Arab biasa duduk di belakang. Jadi Wa'il kata, la takunu min ardafil muluk, kau tak termasuk di kalangan orang yang boleh duduk di samping atau mengiring di belakang raja. Wa'il kata kat dia panas, dia kata, jalan dah, Nabi suruh, dia ikut. I'tini na'lak. Kalau macam tu, bagi kasut kau aku. Panas ni aku berjalan ni. Dia kata, inta'in dhillan naqah. Alah, kau tak payahlah kau berlindung dengan unta ni kan. Unta ni, dengan bayang unta ni, kau lindung panas dengan bayang unta ni. Sehinggalah, tak apalah, dia tunjuklah yang Nabi. Artinya Wa'il tak bagi dia tumpang, dan juga tak bagilah kasut Wa'il kat dia. Kemudian berapa lama selepas Nabi wafat, khalifah jatuh ke tangan khalifah diambil oleh Abu Bakar Siddiq 2 tahun lebih, kemudian oleh Umar 10 tahun, kemudian oleh Uthman 12 tahun. Kemudian mari kepada Ali. Pada zaman Ali berlaku krisis.
Kemudian pada zaman Al-Hasan bin Ali, tempoh yang sekejap, kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Muawiyah menjadi khalifah. Syiah inti Muawiyah ni. Muawiyah menjadi khalifah di pusat pemerintahannya di Syam. Ketika itu Wa'il umur dia dah tua. Wa'il pergi berjumpa dengan Muawiyah. Dulu Muawiyah lekeh, sekarang dia khalifah. Ada istana Muawiyah ni dia khalifah, tapi cara dia tu macam dengan raja. Bukanlah zalim, tapi maksud ada pengawal, ada ini. Dia pernah jadi gubernur Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak suka cara pendekatan dia, tapi Muawiyah dengan alasannya. Islam pun bukan mengharamkan raja. Kita tahu Nabi Sulaiman raja dan ramai lagi. So bila dia pergi, Muawiyah ni satu orang terkenal, seorang yang halim, seorang yang santun. Syiah tak mau dengar cerita tentang Muawiyah, tapi Muawiyah terkenal ahli politik yang bagus. Bila Wa'il bin Hujur datang, umur Wa'il dah tua, dah 80 tahun. Muawiyah tak balas dendam apa yang Wa'il buat kat dia masa muda dulu. Bahkan Muawiyah menjemput Wa'il duduk di tepi dia. Dia hormat Wa'il dan memberikan kepadanya pemberian yang banyak. Cerita ni Wa'il sendiri yang cerita apa yang dia buat pada Muawiyah dulu dan apa yang Muawiyah balas apabila dia dah tua dan pergi berjumpa Muawiyah. Muawiyah bawa dia duduk di tepi Muawiyah dan kemudian Muawiyah memberikan kepadanya harta yang banyak. Muawiyah tanya dia, "Hang ingat tak masa aku hang baru mai lu hang buat apa kat aku?" Dia kata, "Aku ingat." Aku ingat. Kata Wa'il bila keluar, ni anak dia, anak Wa'il, Alqamah bin Wa'il bin Hujur cerita. Wa'il kata, ni Samak, dia kata Wa'il, "Wuditu, alangkah aku teringin. Wuditu ustukhlifa Muawiyah, wuditu anni hamaltuhu baina yaday. Wuditu anni hamaltuhu baina yaday." Alangkah baiknya kalau dulu ni aku jemput dia naik atas kenderaanku dan duduk di depan aku. Hari ni dia jadi khalifah. Tapi yang cerita ni pun Wa'il sendiri. Dan Muawiyah tak dendam kat dia. Itu tanda pemimpin yang baik. Tak dendam. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia. Kadang-kala kita tak boleh jangka orang-orang yang ada di hadapan kita suatu hari dia nak jadi apa. Yalah, taklah disalahkan Wa'il. Ketika itu dia datang, dia memang keluarga raja, dia baru hari pertama masuk. Tetapi nak ceritanya, mungkin satu orang yang dahulu dia di bawah kita, macam Muawiyah dengan Wa'il, tiba-tiba dia menjadi khalifah. Bukan setakat memerintah Hadraul Maut. Muawiyah memerintah wilayah yang besar daripada wilayah-wilayah dunia, wilayah Islam. Merupakan khalifah yang pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. Okey, tak apa, kita sambung hadis ni. Wa'il ni ada beberapa riwayat yang Wa'il riwayat daripada Nabi SAW, termasuk cerita turun rokok yang kita baca dahulu. Kenapa Wa'il sat je duduk dengan Nabi, tapi riwayat dia sangat penting? Kerana dia, pertama, dia menyentuh riwayat-riwayat dia tentang salat. Yang kedua, ni otak orang ada kelas. Dia raja. Dia raja. So otak ada kelas lah. Maksudnya dia dalam kaum dia ada kedudukan. Jadi dia meriwayatkan benda yang penting. Benda yang penting. Okey. Kata Wa'il, dia salat dengan Nabi SAW dan Nabi bagi salam belah kanan, "Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Perkataan hadis ni dan belah kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis, kita kena faham, hadis ni macam mana yang Wa'il sebut, ulama-ulama hadis bincang. Yang mana yang Wa'il sebut? Adakah betul Wa'il menyebut wabarakatuh ni? Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada siapa petikai. Kerana semua riwayat-riwayat ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi wabarakatuh tak ada melainkan di dalam riwayat ini. Adakah rawi mungkin tertambah? Pasal dia duduk biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia riwayatkan wabarakatuh, sebenarnya tidak wabarakatuh. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi para ulama dalam hal ini berbeza pendapat. Golongan yang pertama kata ucapan bagi salam dalam solat ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Ini majoriti para ulama. Tidak ada wabarakatuh. Apa yang berlaku dalam hadis ni ghair mahfuz, maksudnya rawi tak kukuh. Mahfuz maksudnya rawi yang lebih siqah, jumlah yang lebih banyak, telah meriwayatkan dengan riwayat yang tak sama yang ni tak pakai kerana sana riwayat lebih banyak, yang ni dia anggap macam silap. So no wabarakatuh, hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada. Inilah pegangan majoriti para ulama. Walaupun hadis ni ada, bukan masalah tolak hadis, dia kata lafaz itu kemungkinan tambahan daripada rawi, dia tertambah. Walaupun rawi itu siqah, dia percayai, tapi dia tersasul, dia tertambah. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menyatakan bahawasanya wabarakatuh ada. Maksudnya Nabi kadang-kadang dalam banyak keadaan Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang sahabat dengar. Cuba ada juga kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat ini disebut oleh sebahagian para ulama minoriti. Di antara zaman lah yang menyokong hadis ni dan mensahihkan hadis ni ialah Al-Albani. Dia menyatakan adanya wabarakatuh. Selain daripada itu, ulama-ulama kata tak ada. Okey. Ulama yang kata tak ada, antaranya yang tegas menyatakan tak ada ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi, dia kata tak ada wabarakatuh. Tuan-tuan, dari segi teknikal hadis dari segi sanad, rawi, hadis ni sahih. Tuan-tuan kena follow saya baru faham ni kaedah. Dari segi kalau kita tak tengok daripada matan dia, tak tengok pada teks, kepada isu wabarakatuh tu, dari segi rawi yang riwayat hadis ni sahih. Tuan-tuan faham? Maksudnya rangkaian rawi daripada awal Abu Daud sampai kepada Nabi, rangkaian tu sahih. Cumanya yang menyebabkan hadis itu dipersoalkan kerana isi kandungannya. Maksudnya diri orang yang meriwayat itu tak dipersoalkan. Macam mana nak pergi faham kat tuan-tuan? Hak mana bukan ilmu hadis ni macam ni. Kawan yang main cerita kat kita tu, kita percaya. Dia tu kita percaya, bukan dia ni kaki kelentong Ada bukan? Dia ni bukan ingat sangat. Berapa kali duk nyanyuk, itu orang bagi tahu 3, dia bagi tahu 4. Bukan. Nak bagi tuan-tuan faham. Maksudnya rangkaian rawi tu sehingga sampai pada Nabi tu semua okey. Mereka
tak ditohmah sebagai tak boleh dipercayai. Cumanya kita bila dengar cerita dia, cumanya aku percaya kat dia, aku tak pernah petikai, aku tak kata dia bohong. Cumanya isunya ialah khabar yang dia bagi tahu kat aku tu tak sama macam mana 5-6 orang lagi yang dengar benda tu bagi tahu. Orang lain semua pi tempat tu bagi tahu sungai tu ada 2 cabang. Mai dia habang kata ada 3 cabang. Saya nak pergi faham. Kita tak pi tempat tu, 5 orang api dia kata sampai kat atas tengah tu dia ada 2 cabang sungai tu. Tu dengar 2 cabang. Mai dia sampai kat tengah tu 3 cabang. Tapi dia bukan kaki bohong. Tuan-tuan faham? Jadi bila dia bukan kaki bohong, dalam ilmu hadis ni kita tak tuhmah dia. Tapi kita tuhmah ataupun kita petikaikan kandungan kenyataan dia. Bukan kerana dia penipu, tapi takut dia keliru ataupun takut dia tersilap. Tuan-tuan faham ni? Tak faham ni saya pun nak bencin lah. Dah mengaji ni nak kena bagi faham, baru boleh mengaji. Maksudnya itu keadaannya. Maksudnya rawi ni bukan soal hadis tu tak sahih, tapi kerana penambahan tu menyebabkan kita keliru. Okey, nak bagi tuan-tuan faham. Mungkin kalau kita nak andai, mungkin hak 2 tu, hak 2 cabang tu, tengok hak sungai tadi lah, hak besar punya. Jadi semua orang nampak. Mungkin ada 1 cabang lagi kecil. Orang lain tak cerita yang cabang tu bukan mereka tak nampak, mereka tak kira. Tapi memang ada. Dia ni kira. Untuk kita andaikan nak bagi kata dia tak silap. Tuan-tuan faham? Bila orang cerita kat kita lah. Kalau kita nak terima khabar tu. Kalau kita tak mau terima khabar tu, kita kata memang dia bukan tipu. Tapi aku ingat dia keliru kot. Masa tu dia mengantuk ke apa. Lain yang ni dia nampak lain. Mungkin. Saya nak bagi tahu tuan-tuan bagaimana ahli hadis nak faham teks yang zaman dulu, apabila sampai pada kita dia berbeza, sedangkan rawinya dipercayai. Mai kawan kita 1 orang cerita, 3 orang mai cerita satu tempat, oh kita pun faham. Mai hak keempat cerita lain pada yang 3 ni. Hak yang 3 ni cerita tu ada, tapi dia punya tambah tu, yang tambah dia tu, kita pun kita kata hang ni sebelum ni pun duk kelentong aku dah. Dah, bukan. Dia ni tak kelentong. Kita percaya dia. Dia tak tipu kita. Kita kata mungkin dia keliru. Ataupun kalau dia tak keliru, kita kata mungkin dia juga betul, yang 4 ni juga betul. Jadi dalam kes hadis ni, ada ulama yang mengambil pendirian rawi ni silap. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keliru. Yang kedua mengambil pendirian sebenarnya memang Assalamualaikum warahmatullahi, tapi ada kadang-kala Nabi sebut wabarakatuh. So kalau nak praktik sunnahnya, kebanyakan Assalamualaikum warahmatullahi, kadang-kala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak beritahu mazhab yang ada dulu. Okey. Kalau nak ikut dalil, ada dalil. Cuma isu teknikal tadi. Kita tengok orang yang bantah hal ni. Siapa orang yang bantah hal ni? Orang yang bantah hal ni Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sebab di Malaysia duk heboh Imam Nawawi ni, kan? Imam Nawawi tokoh besar di dalam mazhab Syafi'i. Tak ada orang petikai tentang saksiah Imam Nawawi. Kitab dia Arba'in Nawawiyah ke, Riyadhus Salihin ke, Syarah Sahih Muslim, Allah angkat Imam Nawawi ni. Orang lain tulis ke Syarah Sahih Muslim, tapi yang naik ialah karya Al-Imam Nawawi. Orang lain buat juga 40 hadis apa semua, tapi yang naik karya Imam Nawawi. Orang lain juga himpun hadis-hadis tentang Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari juga kumpul, hebat. Tapi yang dapat sambutan hebat Riyadhus Salihin. Umur tak banyak, 40 lebih meninggal Imam Nawawi, tapi Allah bagi keajaiban. Setiap karya dia
Hatta karya-karya kecil dia semua naik. Orang tak petikai. Dan ia merupakan satu khazanah besar bagi mazhab al-Imam Syafi'i. Kerana dia adalah tokoh mazhab Syafi'i. Dia tulis kitab yang penting, iaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Majmu' syarah kepada Al-Muhadzab oleh al-Imam Asy-Syirazi dalam mazhab Syafi'i. Oleh kerana Imam Nawawi begitu dia punya kedudukan dia, ramailah orang nak claim, kata dia Imam Nawawi. Tempat dia pun nama Imam Nawawi, semua orang Nawawi. Hak nak bahan-bahan pun Nawawi belakang. Dan kata kamilah pengikut Imam Nawawi. Itu ada satu orang hamba Allah mana daripada gunung mana yang tuduh kata kita perkampungan sunnah pun pi cerca Imam Nawawi, kan. Lepas tu orang tanya buat sihat-sihat demam, tak jawab, kan. Okey. Tapi saya nak cerita apa pendirian Imam Nawawi dalam kes wabarakatuh ni. Nak tengok pendirian dia lambat lain. Ikut-ikut benda ni khilaf saja, betul tak? Khilaf. Kalau kita kata kalau penambahan wabarakatuh, bukan tambah benda tak baik. Benda baik kan tak baik? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar daripada semayang ada tak? Ada. Apa salahnya dalam semayang wabarakatuh? Apatah lagi ada riwayat ni. Cuma didhaifkan oleh sebahagian, termasuk Imam Nawawi. Kalau kita pakai pun riwayat dhaif dalam semayang, apalah masalahnya? Tapi kita tengok apa kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan Sahih Muslim. Saya baca lagi tuan-tuan. Anna sunnata fi salami min as-salati an yaqulu assalamu alaikum warahmatullah an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah an shimalihi. Yang menjadi sunnah dalam bagi salam ketika semayang ialah membaca assalamualaikum warahmatullah belah kanan, assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri. Wala yusannu ziyadatu wa barakatuh. Tidak disunatkan menambah perkataan wa barakatuh, kata Imam Nawawi. Wa in kana qad jaa fiha hadithun dhaif. Walaupun telah datang perkataan wa barakatuh itu di dalam hadis yang dhaif. Dia maksud hadis ni lah, dia dhaifkan. Sebab tu. Wa asyara ilaihi ba'dul ulama, dan telah mengisyaratkan kata boleh baca wa barakatuh ini sebahagian ulama. Kata Imam Nawawi kata tak sunat. Walaupun dia kata tak sunat. Walakinnaha bid'ah. Tetapi dia adalah bid'ah, kata Imam Nawawi. Benda ni bukan kita mau assalamualaikum kan, patu kata apa-apa kan yang teruk-teruk. Wa barakatuh yang memang duk kata. Imam Nawawi kata walaupun ada hadis dhaif, walaupun ada ulama kata walakinnaha bid'ah, tapi dia adalah bid'ah. Idh lam yasih fiha hadis, karena tidak ada idh lam yasih fiha hadisun bal sahha hadzal hadis wa ghairuhu fi tarkiha wal wajibu minhu assalamu alaikum wa fi tarkiha wal wajibu minhu assalamu alaikum marrah wahidah. Dia kata walaupun kenapa bid'ah? Idh lam yasih, kerana tidak sahih fiha hadisun, tidak sahih, tidak ada hadis yang sahih tentang itu. Bal sahha hadzal hadis, bahkan yang sah hadis ni, hadis yang Sahih Muslim ni yang tak ada wa barakatuh, wa ghairuhu, dan selain daripadanya, fi tarkiha, dalam meninggalkan ungkapan wa barakatuh, kerana semuanya assalamualaikum warahmatullah. Dan yang wajib ialah menyebut assalamualaikum sekali, marrah wahidah, kali pertama. Dia kata walau qala assalamu alayka bi ghairi mim lam tasah salatuhu. Jika dia kata assalamu alayka, bukan assalamualaikum, tanpa sebut assalamualaikum, tak sah sembahyang dah, kata Imam Nawawi. Saya nak sebutnya Imam Nawawi rahimahullah yang semua duk claim tu, dia serius, tak ada hadis sahih, bid'ah. Ada hadis ni dhaif je lah, padahal bukan dhaif yang kuat. Sebahagian ulama mensahihkannya, bid'ah. Bukan kita kata, siapa kata? Imam Nawawi.
Kalau kita dengar orang kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kata yalah ada hadis ni. Tapi Imam Nawawi tak mau terima. Dia kata memang ada hadis tapi dhaif. Dia dhaifkan hadis tu. Sedangkan sebahagian ulama mensahihkannya, walaupun kemudian datang daripadanya seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ni kata bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Saya nak buat lagi beberapa contoh pasal ramai orang duk sebut nama Imam Nawawi ni. Pada zaman dia Al-Imam Nawawi ada jadi kebiasaan orang bila dengar imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pun baca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta juga. Setelah imam minta juga. Kata Imam Nawawi, qad i'tada kathirun min al-awam annahum idha sami'u qira'at al-imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, telah terbiasa ramai orang awam bila dengar imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka pun kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza bid'atun manhiyun anha. Ini adalah bid'ah yang dilarang. Dia tak kata apa salahnya dia doa, bukan dia mencarut. Dia tak kata. Pasal ini soal ibadah. Kalau nak ikut Nawawi, ramai klaim Nawawi. Hatta orang tanya dalam masalah fatwa Nawawi, idza qara al-imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in faqala al-ma'mum mithlahu hal huwa mukhti am musib? Kalau imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian makmum baca macam tu juga, adakah dia betul ataupun dia salah? Dia salah ataupun dia betul? Wa hal qal, kata dia, al-jawab huwa mukhti'un mubtadi', dia salah dan kaki bid'ah. Qala ba'du ashabina tabtalu salatuhu illa an yaqsuda du'a awil qira'ah. Kata sebahagian ashab kami, yakni ulama mazhab Syafi'i, batal semayangnya, melainkan dia bermaksud dengan doa. Maksud doa tak batal, tapi bid'ah. Tuan Nawawi rahimahullah. Saya buat contoh lain. Saya ambil dalam kitab Imam Nawawi. Contoh lain Imam Nawawi. Orang tanya Imam Nawawi tentang orang yang pada zaman mereka bila semayang tarawih pada bulan Ramadan pada hari yang ke-17, mereka akan pada hari yang ke-7 mereka akan baca suratul An'am. Suratul An'am. Orang tanya, hadza alladhi yaf'aluhu ba'dul musallin bin nasi fi salati tarawih wa huwa qira'atu suratil An'am fi rak'atil akhirah min at-tarawih fi lailati sabi'ah min syahri Ramadan aw ghairi sabi'ah huwa sunnatu aw bid'ah. Ni hadok kata ulama-ulama dulu tak pernah sebut bid'ah. Depa ni pi sebut tu tak mengaji dengan ulama dulu. Dengar Nawawi kata apa? Soalan yang orang tanya pada dia, ini yang dilakukan oleh sebahagian orang yang salat imam dengan pada semayang tarawih dengan membaca surah Al-An'am pada rakaat yang akhir dari semayang tarawih pada malam yang ke-7 daripada bulan Ramadan. Baca surah Al-An'am. Boleh tak baca surah Al-An'am dan semayang? Boleh tak tuan-tuan? Takkan tak boleh baca surah Al-An'am. Cuma dia tentukan pada malam ke-7 kena baca surah Al-An'am pada rakaat akhir. Bukan masalah surah Al-An'am tu baca salah, tapi membuat penentuan itu. Apa dia pandangan Imam Nawawi? Hal huwa sunnatu aw bid'ah? Adakah ia sunnah atau bid'ah? Lepas tu dia kata faqala qail bi annaha nuzilat jumlatan wahidah. Karena dia kata surah ni turun sekaligus. Fal hadha thabit fi sahih am la? Adakah ni betul surah Al-An'am turun sekaligus? Wa hal fi dalil lima yaf'alunahu? Adakah dalil apa yang mereka buat? Fa in kana bid'atan fama sababu karahatiha? Jika dia bid'ah, kenapa dia dibenci hal ini? Kenapa? Kata Imam Nawawi, hadzal fi'l al-madhkur laysa bisunnah.
bal huwa bid'ah makruhah. Apa yang disebut itu bukan sunnah, dia bid'ah yang dibenci. Likarahatiha asbab minha ihamun kauniha sunnah. Sebabnya, salah satu sebabnya kerana menyebabkan orang sangka itu sunnah. Mai malam 7 kau baca surah Al-An'am, menyebabkan orang akan sangka itu sunnah. Kata Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi sambung, lepas dia jawab, dia sambung hujung tu, faqad sabatatil ahaditsus sahihah fi nahyi an muhdatsatil umur. Telah sabit hadis-hadis yang sahih yang melarang benda mengada-ngadakan benda dalam agama. Wa anna kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Walam yunqal hadzal fi'lu an ahadin minas salaf wa hasyahum, dan tak pernah dinukilkan perbuatan ini seorang pun dari kalangan salafus salih yang buat, dan mereka memang berlepas diri daripada hal itu. Walaupun Imam Nawawi dalam pembahasan bid'ah dia bahagikan 5 bid'ah itu mengikut bahasa, tapi dalam hal yang seperti ini dia tidak menerima. Ni nak beritahu hak bubuh nama tempat dia Imam Nawawi ke, hak Kalim kata dia ikut Imam Nawawi ke, ni Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi dalam bab semayang raghaib dulu, iaitu semayang pada malam Jumaat, pada malam awal malam Jumaat bulan Rejab. Sejak zaman dulu orang duk semayang ni. Bila ditanya Imam Nawawi, salatul raghaib al-ma'rufah fi awal lailati Jum'ati min Rajab ahuwa sunnatun wa fadilah am bid'ah? Semayang raghaib, semayang tuan-tuan, bukan berjoget. Semayang macam orang kata, semayang pun nak kacau pokok ni. Ni semayang. Orang tanya Imam Nawawi, semayang raghaib pada hari yang pertama malam Jumaat pertama bulan Rejab, adakah dia sunnah dan mempunyai kelebihan ataupun bid'ah? Tengok Imam Nawawi jawab apa. Ni siapa-siapa tempat dia buat nama Imam Nawawi, dengar Imam Nawawi jawab apa. Siapa-siapa yang claim dia follow Imam Nawawi, dengar Imam Nawawi jawab apa. Semayang, memang kata biar pilah orang nak semayang, bukan dia nak berjoget. Apa salahnya? Benda baik semayang. Yang banyak lagi benda-benda maksiat lain duk berlaku, pasal apa nak kacau orang semayang? Adakah Imam Nawawi jawab macam tu? Tengok Imam Nawawi jawab apa. Hiya bid'atun qabihatun munkarah asyadul inkar. Dia adalah bid'ah yang jelek, yang keji dan mungkar, dan sangat-sangat dibantah. Mustamilatun ala munkarat, merangkumi berbagai-bagai kemungkaran yang lain. Fata'ayyanu tarkuhu wa i'radu anha. Menjadi tanggungjawab untuk meninggalkan semayang itu dan berpaling daripadanya. Wa inkaruha ala fa'ilaha, dan membantah orang yang melakukannya. Dia tambah apa lagi? Wa ala waliyil amr wafaqallahu ta'ala man'un nas bin fi'liha, menjadi tanggungjawab pemerintah melarang orang daripada semayang tu. Semayang pun nak larang, pemerintah kena larang, kata Imam Nawawi, sebab semayang tu bid'ah. Biar pilah dia semayang, bukan dia pergi berjoget. Larang. Imam Nawawi kata larang. Fa innahu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Karena pemerintah bertanggungjawab, setiap orang yang bertanggungjawab akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Wa qad sanafa al-ulama'u kutuban fi inkariha wa dhimmiha. Ulama telah tulis membantah semayang itu dan mengejinya. Wa tasfihi fa'iliha, dan memperbodohkan orang yang melakukan semayang itu. Wala taghtardu bi kasratil fa'ilin laha fi kathirin minal buldan. Jangan kamu terpengaruh dengan ramai orang yang buat semayang ni pada banyak negara, kata ada, pada banyak tempat yang dok buat. Walau bikauniha madhkuratan fi qutil qulub wa ihya' ulumuddin wa nahwiha fa innaha bid'atun batilah. Jangan juga kamu terpengaruh kerana hanya semayang ini disebut dalam kitab Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki, kitab tasawuf, wa ihya'i ulumuddin, dan disebut dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Jangan kerana hanya Al-Ghazali menyebut dalam Ihya' Ulumuddin kamu terpengaruh dengan semayang ni, kata dah.
Tu dia bagi pada Imam Ghazali. Fa innaha bid'atun batilah, kerana dia adalah bid'ah yang batil. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau nak baca kitab Nawawi, mai-mai depa, kita Imam Nawawi, kita ikut Imam Nawawi, depa tak ikut Imam mana. Sebab itu dan banyak lagi bahkan Imam Nawawi sebut kullu bid'atin dhalalah, dijawab hadis ini dan perbuatan tu. Ini adalah yang saya nak sebut. Okey. Balik. Oh, tuan-tuan azan sekejap. Mana muazzin lari balik ah? Ada. Bagi azan. Sambungan semula kita pada bab ni,
Hadirin yang dirahmati Allah, cuma saya nak sebut tentang Imam Nawawi dan pendiriannya sikit. Para ulama berbincang tentang salam. Salam ni, kita Assalamualaikum warahmatullahi ataupun warahmatullahi wabarakatuh pada yang menerima lafaz wabarakatuh tadi, kita bagi salam pada siapa? Tuan-tuan bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi sehari ni, tuan-tuan bagi salam pada siapa? Ha? Kita, orang kata bagi salam kat Tok Imam ataupun bagi salam kat orang sebelah kita, ataupun, tapi kalau kita sembahyang seorang, kita bagi salam ke siapa? Maka sekali lagi Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' dia sebut hal ni. Pertama dia kata kalau imam dia bagi salam, maksudnya dia bagi salam kepada siapa dalam belah kanan dia ataupun sebelah kiri dia, pada makmum dia, ataupun dia bagi kepada hafazah, kepada malaikat yang mencatatkan pahala. Demikian juga kita bagi salam, yakni kita bagi salam kepada siapa yang sebelah kita, kanan atau kiri kita, ataupun kalau tak ada siapa, kita beri salam pada malaikat. Kalau kita niat salam itu hanya nak keluar daripada sembahyang, sah, memadai. Tanda kita telah tamat. Bila kita Assalamualaikum ni, kita keluar dah, kita dah masuk kepada kehidupan kita dah. Kita tak duduk dalam kehidupan salat, kita tidak hidup dalam kehidupan salat. Para ulama berbahas, salam adakah wajib bagi dua-dua belah, kiri dan kanan, ataupun hanya memadai dengan satu salam yang diberikan bererti telah keluarlah dia daripada solat, sahlah solat berkenaan. Pendapat pertama, salam Assalamualaikum warahmatullahi yang di sebelah kanan, wajib memberi salam itu sepakat. Walaupun ada qaul Al-Thawri, Al-Auza'i dan juga Abu Hanifah, dia kata apa-apa perbuatan yang menunjukkan kita keluar solat, kita bercakap ke, kita paling ke, dia kata tak tamatlah sembahyang. Sehingga di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawasanya kalau satu orang setelah dia habis tasyahud, dia batal kerana buang angin seumpamanya, telah sah sembahyang dia. Tapi pendapat ini ialah pendapat yang kita anggap dhaif. Pendapat yang kukuh ialah pendapat mesti dia memberi salam, tanda dia keluar daripada salat. Kerana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, baginda menyebut miftahus salah tuhur, kunci salat adalah tuhur. Wa tahrimuha at-takbir, dan mula haramnya untuk kita buat apa-apa tu takbir. Tu takbir atau ihram, kita dah tak boleh buat, diharamkan semua. Setelah kita takbir tak boleh, lepas kita takbir Allahu Akbar, baca Fatihah dah, kau pergi makan nasi dulu kot, lagi sambung lain, tak boleh, haram. Tak boleh kita keluar. Apa sebab? Makan nasi dulu lah, tak apa. Berhenti siapa? Kasih dulu, lagi kita sembahyang. Tak boleh. Macam orang masuk dalam ihram tu. Ihram haram dia untuk buat perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tadi mungkin dia boleh buat macam-macam, tapi bila dia takbir, walaupun sembahyang tu sembahyang sunat, tapi bila dia takbir, haram dia main-main. Benda asal sunat bertukar menjadi haram perbuatannya kerana dia telah masuk ke dalam daerah yang Allah telah haramkan untuk dia buat selain daripada apa yang Allah perintahkan. Dan tamatnya wa tahliluha at-taslim, tamat dia itu dengan salam. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Malik, dia kata tamatnya itu salam, artinya salam tu dengan salam yang pertama Assalamualaikum tu, tamatlah sembahyang, sah. Dalam mazhab Hambali, yang Saudi apa semua ni, dia kata tak boleh, dia kena bagi kedua-dua salam. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak bagi yang satu lagi, tak sah sembahyang dia. Kena bagi yang kedua-dua. Kerana kata dia semua riwayat-riwayat yang datang menunjukkan bahawasanya Nabi bagi dua salam.
Dalam mazhab Syafi'i dia kata tak, Nabi sebut wa tahliluha at-taslim, yang menghalalkannya, yang membolehkan dia keluar tu salam. Assalamualaikum memadai. Ya. Kedua-dua pendapat itu ada hujahnya. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum sebelah kanan. Keluar pada solat. Tapi bagi mengelakkan khilaf tu, dia bagilah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti yang pertama tu wajib, rukun. Yang kedua tidak, sunat. Di sisi mazhab Syafi'i. Kemudian salam ni bila kita bagi, ternyata kita keluar pada sembahyang. Nabi ajak kita supaya kita habis sembahyang, orang tahu kita habis sembahyang. Terutamanya imam. Bila dia habis sembahyang, orang kena tahu dia habis sembahyang. Kalau orang main duduk, imam duduk senyap, kita baru main kemudian, kita pun duduk tasyahud, ingat tu imam tak habis lagi, rupanya habis dah. Sebab itu maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam lam yaqudu illa bimiqdari ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi apabila dia bagi salam, dia tak akan duduk lebih daripada kadar menyebut assalamualaikum warahmatullahi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas pada tu baginda akan menghadap ke arah makmum. Dan itulah yang wajar dilakukan oleh imam. Jangan imam lepas bagi salam duduk macam tu, lepas tu bangkit, dah pintu ke depan, buka pintu, terus dia menghadap ke arah makmum. Sunnah. Dan saya dah minta imam-imam dia perleh ni, nanti akan ada kita, supaya mengamalkan sunnah tu. Kadang-kadang sampai muka makmum pun tak tengok. Makmum pun tak kenal imam mana, tak tahu, aku tengok kat belakang je, nampak gemuk tu sama, ataupun kuih tu sama. Nabi akan pusing menghadap ke arah makmum. Maka imam pusing menghadap ke arah makmum, tanda habis dah solat dah. Sebab itu Nabi kadang-kadang Nabi akan tengok sahabat ni hadir, sahabat ni tak ada, mana fulan. Dan ini adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi ialah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Ini debate panjang kalangan para ulama. Kita sama Muslim bila jumpa disunnahkan untuk kita musafah, bersalam. Jumpa kita salam. Salam maksudnya musafah ni shake hand. Tapi tidak ada satu dalam ajaran sunnah, kalau dah kita dah salam dah dengan dia, tadi kita mai sama-sama, sembang sama-sama, lepas tu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pergi shake hand dengan dia. Tak ada. Melainkan dia tu tadi baru mai duduk tepi kita, baru jumpa jiran kita, oh abang salam, betul lah. Tapi kalau tadi mai sekali duduk sereta, sembang sama, berjalan, mai kesah pun sama, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus shake hand. Yang ni tidak ada dalam sunnah. Tidak ada dalam sunnah. Kalaupun kita nak balik, bolehlah kita, tak apa, aku balik dulu, aku shake hand, aku balik dulu, aku salam dulu, aku nak balik, tak apalah. Tapi kalau tak ada pasal-pasal, shake hand, lepas tu terus zikir. Jangan ganggu dia, biar dia zikir. Biar dia zikir. Bermusafahah ni, bersalam ni apabila kita baru jumpa, ataupun kita nak balik dah, nak berpisah ke, ataupun kita tadi tak jumpa main masjid, tiba-tiba kita duduk dalam saf, dia tepi kita, tengah nak babak, kita salam. Sunnah. Tapi kalau tak ada sebab, tadi kita sama-sama, dia kita tak salam. Adakah sunnah lepas semayang suami dan isteri, lepas semayang isteri kena pergi salam dengan suami? Tak ada sunnah itu. Tidak ada dalam sunnah itu. Walaupun sebahagian ulama kata bolehlah kalau orang dah salam kita, janganlah kita pergi tolak tangan dia pula. So, tak usah salam. Orang nak salam, kita salam lah. Tapi tak ada peruntukan sunnah itu. Melainkan kalau kita tadi tak jumpa dia lagi, mai-mai dia daripada belakang masuk saf kita, duduk tepi kita,
Bagi salam jumpa dia. Tengok kawan kita. Pak Abang, salam sikit. Tak apalah. Bila jumpa kita bersalaman. Tapi kalau anak kita serumah, duduk serumah lepas sembahyang, salam. Tidak termasuk di dalam sunnah hal itu dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Di mana asal? Tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi membaca usalli. Usalli maksudnya sengaja aku sembahyang. Di kalangan para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, mereka menyebut bahawasanya itu digalakkan bagi menguatkan niat. Tetapi jika kita baca di dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita melihat Nabi SAW mengajar dan melakukan apabila nak solat terus bermula dengan takbir. Kerana niat bukan sesuatu yang kita sebut, tapi niat apa yang menjadi kita azam. Mereka yang menyatakan sunat itu mengkiaskan dia dengan umrah. Labbaika ya umrah. Kerana umrah kita sebut. Tapi umrah itu bagi memberikan, ia adalah sunnah kerana Nabi buat, bukan kerana ia soal niat. Tapi itu bagi menyatakan, bagi membedakan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Kerana dia bukan selalu kita buat. Kan? Bagi kita tahu ini dengan panduan ini dan kita akan buat begini. Dan kemudian itu ada sunnah kerana ada contoh Nabi SAW. Dan kita tak kiaskan hal itu pada kebanyakan pada para ulama hadis, mereka tidak suka hal itu. Kadang-kadang kerana hal itu menyebabkan orang jadi keliru tu yang 3-4 kali takbir tak masuk. Kerana dia ingat bahawasanya yang dikatakan niat itu dengan menyebut hal itu. Yang terbaik dalam hal ini ialah mengekalkan sunnah Nabi SAW. Kan? Apabila idza qumta ila salah fakabbir. Apabila kamu bangun untuk solat, maka kamu bertakbir. Tentulah apabila kita bertakbir itu, tentulah kita ada niat. Takkan kita takbir, kita tak tahu kita nak buat apa. Maka di situlah memadai, dan perkara yang terbaik itu ialah mengikut sunnah. Berlaku Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengkritik pahaman sebahagian orang yang menyatakan bahawasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah lah yang menyatakan sunat untuk melafazkan niat ketika salat dengan usalli. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, kata dia ialah kerana mereka telah terkeliru dengan ungkapan Imam Syafi'i tentang bahawasanya semayang itu bahawa innaha laisa kasaum la yadkhuluha illa bil lafz. Sesungguhnya semayang itu bukan seperti puasa, tidak dimasuki melainkan dengan lafaz. Mereka faham lafaz itu lafaz niat usalli. Maksud Al-Imam Syafi'i, lafaz itu ialah takbir Allahu Akbar. Kerana hatta dalam kitab Al-Imam Syafi'i, beliau tidak pun menunjukkan bahawasanya ungkapan usalli itu dibuat bagi orang yang menunaikan salat. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lagi? Karangan Hasan Mendung. Ya, dia memang kata tak ada usalli. Rahimahullah. Ada soalan? Kalau tak ada ni saya jawab mana orang hantar ni. Bagaimana dengan setengah orang percaya bahawasanya ataupun bimbang akan berlakunya bala pada hari-hari tertentu seperti dalam bulan Safar pada hari Rabu? Adakah ada daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya pun tak tahu, tapi kebelakangan ni pelik. Saya pun pelik, bukan tak tahu, saya pelik. Sebahagian orang dia suka bagi tahu pada orang ramai ni, bala tu nak mai, bala ni nak mai. Lepas tu akan berlaku bunyi di guruh di langit ke apa, bala tu nak mai bulan Safar, hari Rabu, bala mai. Lalu dia carilah tafsiran-tafsiran daripada sebahagian kitab-kitab tafsir yang sebut tentang Yaumun Nahas,
dan tentang hari nahas. Kemudian dia pun carilah buku-buku, dan Syiah banyak dalam kitab-kitab mereka menyebut hal-hal yang seperti ini, dan sebahagian buku-buku Sunni juga yang sebut. Lalu ugutlah, jaga Rabu ni bala nak mai. Takutlah makcik-makcik tu tak pergi mana. Hang jangan duk keluar kereta lah, takut accident. Takut. Come on. Come on. Ini Nabi SAW. Pertama, tak ada cerita-cerita hari-hari bala ni, tak ada dalam nas. Yang kedua, Nabi SAW kata, la udwa wala tayrata wa yu'jibunil fa'al. Tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada sial, dan mengkagumkan aku al-fa'al. Kita wa mal fa'al. Apa yang dikatakan al-fa'al? Nabi kata al-kalimatul hasanah atau al-kalimatul tayyibah. Perkataan yang baik ataupun perkataan yang elok. Nabi suka dengan perkataan yang elok. Kerana perkataan yang elok mudah-mudahan akan membawa benda tu jadi elok. Jadi elok. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi, hadis tadi riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW kana yu'jibuhu idza kharaja fi hajatin an yasma'a man qala ya Rashid ya Najih, atau kama qala. Nabi ni suka bila dia nak keluar dalam satu urusan, dia mendengar orang sebut ya Rashid, yakni orang yang menemui jalan, ya Najih, orang yang tercapai hajat dia. Nabi suka, yakni sebutan yang baik. InsyaAllah berjaya, InsyaAllah kau dapat. Nabi suka. Ini dia nama al-fa'al, yakni sangka memperolehi keuntungan. Kerana Allah kata dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hambaku padaku. Jadi Nabi suka yu'jibu idza kharaja fi hajatihi, bila Nabi keluar untuk satu hajat dia mendengar ya Rashid ya Najih, wahai yang menunjukkan, wahai yang menemui jalan dia, yang betul jalan dia, wahai yang berjaya dengan tujuan dia. Disuka. Sa'id bin Musayyib, dia meriwayatkan daripada bapa dia, Musayyib menceritakan bahawasanya bapa dia menceritakan daripada bapa dia, apabila Nabi jumpa keluarga mereka, Nabi kata, masmuk, nama kau apa? Dia kata huzn, nama aku huzn. Huzn ni sedih, nama dia sedih, duka cita. Nama Nabi kata bal anta sahal, bahkan engkau nama kau Sahal. Nabi ubah nama dia Sahal. Sahal ni maksud yang mudah, yang tak sedih. Dia kata la ughayyir isman sammani la ughayyirul isman sammani abi, aku tak akan mengubah nama yang bapa aku dah bagi nama kat aku. Dia kata kat Nabi. Kata Sa'id, lam tazalu huzunan ba'da, sentiasalah keluarga kami itu dalam kesedihan berterusan. Orang dah ubah nama-nama sedih. Apa nama sedih? Nabi kalau tengok nama Nabi ubah. Satu orang duk fikir, hari ni hari bala, hari ni hari bala. Ustaz kata hari ni nak kena bala. Ustaz, patutnya kita insya-Allah khair, insya-Allah baik, insya-Allah Allah rahmat, insya-Allah berjaya. Jangan nak pergi habaq hari duka cita, balak bencana. Cuma sebahagian orang ni ada tujuan. Dia habaq macam tu, selepas tu diikuti dengan tak apa, kalau tak mau kena bala, ramai kat saya ni ada. Dia bisnes pula tu, hak tu yang jadi leceh tu.
Allah alam. Tuan-tuan, agama bagi kita cerdik, agama bagi kita positive thinking, agama bagi kita mempunyai harapan, hope. Agama tak bagi kita kecewa. Ha? Para ulama khilaf dalam hal ini. Sebahagian mereka menyatakan seorang tak membaca Fatihah di belakang imam disebabkan kerana Quran menyatakan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran kamu dengar padanya dan kamu diam. Jadi tak baca. Tapi ini satu mazhab. Satu mazhab yang lain menyatakan bahawasanya memang bila dengar Quran tak baca, tetapi kena ada hadis Nabi SAW sebut, termasuk yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf, di mana Nabi kata la salata illa bi fatihatil kitab, dan Nabi kata dan dengar Nabi kata jangan bersaing melainkan kamu membaca Fatihah. Jadi mereka menyatakan Fatihah tetap kena baca. Itu yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua ialah yang kata tak baca. Ini dipegang dalam mazhab Hanbali juga sebahagiannya, dan dalam mazhab dan beberapa mazhab yang lain. Kerana mereka kata apa faedah imam baca, kita pun baca. Jadi hak imam baca tu siapa yang nak dengar? Itu yang disebut. Bahkan Ibn Taymiyah agak keras dalam hal itu. Dia kata sampai dia kata kama salil himar yahmilu asfara, macam dengan himar yang menanggung asfar, yang ni tak tahu apa. Imam baca pun kita tak tahu, kita duk pulun nak kita, jadi imam hak duk baca kuat nak baca untuk siapa? Kalau semua duk pulun baca Fatihah. Itu perspektif dia. Mari orang macam Syekh Muhammad oleh Ibn Utsaimin, walaupun dia kuat mengikut Ibn Taymiyah, dia kata tak. Kalau sekiranya oleh kerana ada hadis tentang baca Fatihah ni, kalau sekiranya memang masa imam baca Fatihah kita tak baca, tapi masa imam diam kita baca. Cuma macam itulah, kalau imam diam tu kita baca. Kalau imam diam tak diam, macam bila kita nak baca? Ada dua pilihan. Kedua-duanya sahih. Kedua-duanya dianggap sebagai muktabar. Sama ada seorang membacanya selepas imam baca Fatihah, dia membacanya seperti mana hadis itu, la salata illa bi fatihatil kitab atau bi umil kitab, ataupun dia mendiamkannya. Kedua-duanya sahih, merupakan mazhab yang dianjurkan. Ana mohon doa sahabat-sahabat sekalian untuk anak bongsu ana Said Muhammad Hassan yang telah dimasukkan ke ICU akibat jangkitan paru-paru. Oh, Ustaz Syed Abu Bakar ahli jabatan kuasa fatwa, dia minta kita supaya doakan kepada anak dia yang masuk ICU. Allahumma shfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah menyembuhkan anaknya dan penyembuhan yang tidak menghilangkan segala kesakitan, insya-Allah. Amin. Saya tak dah jumpa, dia mati dulu, saya hidup kemudian. Okey, saya nak jawab soalan. Ada ustaz kata orang soleh tidak mahu lihat langit kerana takut Allah. Benarkah? Orang soleh tak tengok langit kerana takut Allah. Ada dalam sebahagian riwayat-riwayat di kalangan beberapa tokoh dulu disebut hal itu, tetapi ia kurang selaras dengan arahan Al-Quran yang suruh kita tengok langit, tengok bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kan? Pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah pada ulil albab. Jadi kena tengok. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia kata bitu inda khalati Maimunah, aku telah tidur bermalam di rumah Maimunah. Dia nak pergi tengok Nabi ni macam mana Nabi ni beribadat malam. Ibnu Abbas umur tak sampai 10 tahun lagi masa tu. Oh, tengok punya hebat Ibnu Abbas.
Jadi dia pergi tidur. Maimunah merupakan mak saudara dia sebelah ibu dia. Jadi dia pergi tidur di rumah Maimunah. Dia kata fatahaddatha ma'a ahlihi sa'a. Nabi itu sebelum tidur duduk sembang dengan isteri dia, Maimunah, Ummul Mukminin. Kemudian Nabi SAW faraqada, kemudian summa raqada, kemudian Nabi tidur, kan? Falamma kana sulusul lailil akhir, apabila 1/3 malam yang akhir, dia kata Nabi qa'ada, Nabi duduk. Wa nazara ila sama, kemudian Nabi tengok ke langit. Tak sama. Wa qala, dan kemudian Nabi baca, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Kemudian dia kata summa tawadda'a wastanna wa shalla 11 rakaat. Kemudian Nabi berwudu, kemudian Nabi salat, kemudian Nabi berwudu, kemudian Nabi bersugi, kemudian Nabi semayang 11 rakaat. Kemudian summa azana Bilal, kemudian Bilal pun azan. Kemudian Nabi salla rakaatain, Nabi semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh tu. Kemudian Nabi keluar, barulah jadi imam di masjid. Jadi Nabi semayang 2 rakaat tu di rumah Nabi. 2 rakaat sebelum subuh tu, sebelum semayang subuh tu, semayang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwaan kata nak orang soleh tak tengok, wali-wali tak tengok langit ni kerana takut kepada Allah Taala, tak selaras dengan apa yang ada dalam hadis berkenaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillah.